kita pula ke satu perkara yang juga akan merosakkan masyarakat, iaitu tentang vape. Ya, semua orang dah tahu rokok kan. Kita beri gambar yang paling dahsyat di rokok pun tak ada kesan langsung nampaknya. Jadi vape ni saya belum pernah lihat macam mana keadaannya. Mungkin di situ letakkan bahawa maut mengundang ke apa, saya bagaimanakah untuk memberikan kesedaran yang paling efektif. Diskusi bersama Izzuan dan Hazlin, silakan. Dan itulah dia, kita nak tinjau apakah benar kalau anda ingin membuang atau menghentikan tabiat merokok, anda perlu beralih kepada vape. Apakah kesan-kesan yang mungkin akan anda hadapi apabila membuat langkah demikian? Dan ingin saya kongsikan sedikit di utusan ini, kata seorang pembaca Ibnu AC daripada Jeranto Pahang. Kalau menghisap rokok, bahayanya dari segi kerosakan dalaman diri para penggunanya, tetapi vape bukan sahaja bahaya dari segi dalaman, malah turut membahayakan fizikal luaran pengguna sendiri. Ini apa rentetan yang berlaku daripada vape yang disimpan dalam beg galas oleh seorang pemuda tiba-tiba meletup di pejabat kerajaan dan terkena bayi. Dan melibatkan kecederaan kepada bayi dan muntah-muntah disebabkan asap yang berkepul-kepul selepas kejadian itu. Jadi ada kesan kepada penghisap rokok itu sendiri, dan vape juga mungkin boleh membahayakan orang-orang di sekeliling penghisapnya. Dan bagi membincangkan tajuk itu, kita telah pun disertai oleh pakar perubatan respiratori dan pencarah perubatan UiTM, Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa. Assalamualaikum. Selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami di Malaysia hari ini. Saya nak berhenti merokok dan saya akan gantikan tabiat merokok saya dengan vape yang lebih ringan, dan vape akan dapat membantu saya berhenti rokok. Apakah kenyataan itu benar? Well, to me, vape adalah satu alternatif untuk orang-orang yang memang perokok tegar, tetapi kesannya masih belum dibuktikan selamat lagi. Ada satu kajian yang dijalankan di University of California, di mana mereka meletakkan sel-sel di dua bahagian. Satu bahagian didedahkan dengan vape, asap vape, dan satu lagi tidak didedahkan dengan apa-apa. Dan dia mendapati bahawa sel yang didedahkan dengan asap vape itu mengalami 50% kerosakan DNA. Ya. Dan apabila DNA sel itu rosak, dia lebih cenderung untuk mendapat kanser, dan seterusnya mempunyai jangka hayat yang sangat pendek berbanding dengan sel yang tidak terdedah kepada asap vape tadi. Jadi ini kajian University of California. Jadi asap vape tadi menyebabkan 50% daripada sel-sel sihat boleh rosak. Suatu yang menakutkan. Dan saya ternampak tadi, doktor, ada juga bahawa satu alat yang boleh mungkin saya kira boleh menguji tahap kesihatan paru-paru kita. Boleh, doktor? Okay. Ini adalah alat yang kita panggil peak flow meter. Peak flow meter ni adalah biasa alat yang kita gunakan di ward-ward untuk kita nak assess macam mana orang-orang yang asma, sakit asma, sama ada asma mereka semakin sembuh ataupun tidak selepas rawatannya. Dia punya bacaan dia berbeza. Untuk lelaki yang normal, dia perlu kita lihat ketinggian dan berat badannya, tapi secara kasarnya lelaki yang normal fungsinya lebih kurang 450 hingga 400 mils. Dan untuk perempuan yang normal around 350 to 300 mils. So usually kita akan suruh pesakit blow, just tiup, tarik nafas, and then tiup kuat-kuat, and then kita akan nampak penanda aras ni bergerak ke bacaan yang mereka mampu tiup. So alat ini boleh secara kasarnya menunjukkan berapa bagus fungsi paru-paru mereka. Saya rasa alat ini boleh diuji cuba oleh mereka yang mungkin merokok, jadi mereka boleh mengetahui tahap kesihatan paru-paru mereka, ya? Ya, betul. Atau yang menghisap vape juga. Ya, betul. Tapi kegunaan asalnya adalah untuk pesakit asma. Jadi sebenarnya kita walaupun tidak menghisap rokok dan juga tak menghisap vape, tapi sebenarnya kita boleh juga menguji untuk ini. Jadi kita akan buat boleh kita cuba. Lagi pula walaupun kami bebas rokok atau vape, tetapi persekitaran itu kadang-kadang duduk bersama-sama mereka yang merokok dan menjadi secara tidak langsung secondary smoker ataupun penghisap rokok kelas kedua yang terpaksa menghidu asap rokok. Dan belum menjadi budaya di Malaysia untuk yang bukan merokok ni, dalam bahasanya sound direct lah kepada perokok. Kalau di negara-negara barat ia telah menjadi suatu kebiasaan
kita dianggap tidak menghormati orang apabila merokok berdekatan dengan kawasan-kawasan terbuka. Okey, kita nak tahu juga doktor, kesan jangka panjangnya. Kalau kita bercakap sahaja mungkin tak berapa nampak. Jadi doktor juga ada sediakan visual keadaan bagaimana keadaan paru-paru kita antara perokok dengan yang tak merokok. Betul. Okey, kita nak saksikan kesannya kepada tubuh badan kita. Tapi sebelum tu kalau doktor boleh kongsikan kesan jangka panjangnya dulu doktor. So dari segi rokok, sebab rokok memang sudah lama berada di negara kita. Okey, so kalau kita lihat ini adalah X-ray paru-paru pesakit kanser. Pesakit kanser yang juga merupakan seorang perokok tegar. Beliau telah merokok selama lebih 30 tahun. Merokok 1 paket hingga 2 paket sehari. Dan kita lihat paru-paru sebelah kiri. Kalau kita tengok X-ray ini, sebelah kanan kita adalah sebelah kiri dan sebelah kiri adalah sebelah kanan. So sebelah kanan paru-paru adalah paru-paru yang normal, mana kelihatan hitam itu adalah normal, dan di tengah-tengah itu adalah jantung. Dan di sebelah kiri kita tengok tidak ada lagi ruang-ruang hitam, yang ada hanyalah ruang-ruang putih di bahagian bawah. Jadi ruang-ruang putih itu adalah air yang berkumpul disebabkan kanser paru-paru. Jadi sebelah kiri paru-paru adalah sangat-sangat tidak normal. Yang normal hanya sedikit sekali bahagian di bahagian atas itu. Kiri atas itu adalah yang normal, warna hitam, dan seluruh bahagian paru-paru tengah dan bawah bahagian kiri adalah tidak normal kerana telah dipenuhi oleh air-air yang mengandungi sel kanser. Ini kanser tahap berapa ni doktor? Kalau dilihat pada ini. Okey, dari segi kelihatan X-ray ini adalah tahap 4 sebab dia telah merebak ke bahagian salut luar paru-paru, di mana kita panggil pleura. Pleura adalah salut luar paru-paru, di mana kalau dia telah diserang kanser, dia akan mengeluarkan banyak air, dan itu adalah stage 4. So kalau kita cakap stage 4, maksudnya mereka hanya ada 6 bulan untuk hidup, mungkin lebih cepat dari itu. Pesakit paling muda saya, pesakit kanser akhir adalah berumur 18 tahun. Saya pernah jumpa. Di tahap 4? Tahap 4. Kerana merokok? Kerana merokok sejak berumur 12 tahun. Wow. 6 tahun merokok sahaja? 6 tahun merokok, tapi seorang yang heavy smoker, about 2 to 3 packs per day. So, dia datang dengan susah nafas dalam masa sebulan. Kami ingatkan hanya jangkitan kuman sebab sangat-sangat mudah. Kami tak syak langsung kanser paru-paru. Tapi bila kita keluarkan air dia, kita hantar ke lab. And then makmal mengesahkan ini adalah sel kanser daripada air dan sel kanser stage 4. So sangat simpatik. Ini juga sel kanser juga doktor? Ini juga adalah paru-paru, X-ray paru-paru yang mengidap kanser. Kita tengok sebelah kiri adalah penuh dengan actually air dan juga darah sebenarnya. Bila kita keluarkan darah yang keluar daripada paru-paru pesakit ini, dan sebelah X-ray sebelah kiri kita ini adalah setelah kita basuh, ya. Jadi apabila paru-paru dipenuhi dengan darah, kita akan cuba nak mengeluarkan darah tersebut. Kita akan basuh, dan setelah basuh kita tengok darah itu berkurang sedikit dan paru-paru itu agak sedikit clear berbanding sebelum ini. Tapi apabila sudah clear, kita tengok rupa-rupanya memang ada semakin jelas ketumbuhan di bahagian paru-paru sebelah kanan. Jadi paru-paru sebelah kiri pesakit ini adalah normal, tapi belah kanan yang tidak normal. Dan bila kita scope, bila kita masukkan kamera ke dalam paru-paru, kita memang nampak memang ada sumbatan di bahagian tengah paru-paru kanan disumbat oleh ketumbuhan kanser itu sendiri. Saya rasa kalau doktor tak menunjukkan slide-slide ini, paparannya memang sudah jelas di atas kotak rokok, menunjukkan keadaan sebenar paru-paru itu sendiri. Betul. Apakah kesan-kesan yang begini juga boleh dihidapi oleh mereka yang menghisap vape, doktor? Pada saya, yes, boleh. Sebab vape juga mengandungi nikotin, dan kita tengok dia punya flavorings dan dia punya preservative juga adalah mengandungi bahan-bahan yang boleh menghasilkan banyak free radicals yang sangat poten untuk mendevelopkan sel kanser itu sendiri. Kalau doktor boleh bagi salah satu contoh pesakit doktor. Kalau tadi perokok seusia 18 tahun dah kena kanser, kalau bagaimana pula dengan kes vape? Vape kita masih belum ada lagi setakat ini, sebab saya rasa vape baru diperkenalkan di US pada tahun 2009 dan mula masuk ke Malaysia I think around 2011 2012 macam tu. Tapi within 1 year, statistik menunjukkan bahawa kita sudah ada 1 million pengguna vape, dan 1/3 daripada remaja kita mula menggunakan vape. So kalau kita tengok within 1 year dapat 1 million, and then overall cigarette smoker is actually 5 million. So kita menjangkakan vape ini akan melebihi pengguna rokok dalam 2-3 tahun yang akan datang. Jadi kita perlu menyekat actually dan menghalang, sebab sebenarnya US Food Drug Administration Agency mereka masih belum meluluskan lagi bahan-bahan flavorings dan preservative dalam e-cigarette itu sendiri. Jadi doktor, apakah
betul kalau saya katakan mereka yang berniat untuk berhenti rokok dan menjadikan vape sebagai alternatif, ni sebenarnya suatu jalan yang salah jugalah, maknanya ia tidak membantu sebenarnya. Sebenarnya ia bukan jalan yang selamat at the moment sebab masih belum ada kajian yang konklusif untuk menyatakan keselamatannya. Kajian yang ada setakat ini menunjukkan vape tetap berbahaya. Jadi adakah jalan yang betul untuk perokok ni berhenti merokok? Ya, betul. Kita ada banyak alternatif lain untuk merokok, untuk berhenti merokok ya. Antaranya kita ada nikotin patch, pelekat untuk yang mengandungi nikotin, jadi mereka boleh mengurangkan ketagihan terhadap nikotin itu sendiri. Kita ada nikotin chewing gum, dan kita ada few medication untuk mengurangkan ketagihan rokok itu sendiri yang telah di-approve oleh FDA dan selamat digunakan. Jadi ini adalah alternatif yang lebih baik daripada vape sebenarnya. Saya pernah membawa tajuk vape ini dalam rancangan soal jawab, dan antara satu dapatan yang diberikan oleh pakar mengatakan bahawa merokok dan vaping ini boleh menyebabkan seseorang lelaki mandul. Apakah itu benar, doktor? Ya, betul. Kerana macam saya cakap tadi, vape dan rokok mengandungi bahan-bahan yang menghasilkan free radicals, dan free radicals ni tadi boleh menyebabkan sperm abnormality. Jadi kita tengok sperm yang normal ada satu kepala dan satu ekor ya, tapi kalau kita tengok sperm pada perokok ada yang ada dua kepala, ada yang dua ekor. Jadi apabila struktur sperm tu sendiri sudah tidak sihat, tidak normal, mereka tidak akan mampu menghasilkan bayi yang normal dan tidak mampu untuk menghasilkan generasi manusia yang normal. Jadi sayang sekali perokok mungkin nampak macho, isap rokok mungkin nampak cool, tetapi ada abnormality di situ. Okey, saya sebenarnya nak tanyakan doktor mengenai paparan visual ini. Tapi sebelum kita pergi ke sini, sebenarnya ada juga yang mengatakan, orang-orang sekeliling mengatakan kalau kita berhenti rokok tak boleh mendadak, nanti risikonya lebih tinggi. Dan juga ada yang mengatakan kalau kita ke sauna, rajin ke sauna, boleh mengurangkan kadar kita kebergantungan kepada nikotin. Jadi mungkin nak minta doktor komen sikit. Dari segi berkerut dahi doktor ya. Dari segi sauna saya tak pernah dengar lagi kajian tidak dibuat lagi tentang sauna. Tapi untuk berhenti merokok sebenarnya bergantung kepada pesakit itu sendiri. Ada pesakit yang benar-benar mempunyai kesedaran yang sangat tinggi. Saya ada mempunyai seorang pesakit yang baru diserang penyakit jantung. Memang dia rasa dia dah nak meninggal dunia pada waktu itu. Tapi alhamdulillah dia selamat, dia survive, dan lepas tu dia betul-betul berazam dan bertekad memang terus nak tinggalkan rokok, dan alhamdulillah dia berjaya meninggalkan tabiat merokok dia dan terus menjalani hidup seperti biasa, dan dia sembuh daripada penyakit jantung tersebut. Jadi bagi saya side effects itu kebanyakannya adalah faktor psikologi. Mungkin dia rasa keinginan diri sendiri. Keinginan diri sendiri adalah satu faktor yang sangat penting, dan saya rasa mungkin pengaruh-pengaruh rakan yang memberikan khabar-khabar yang tidak benar, kata tak boleh berhenti merokok nanti jadi sakit, jadi dan sebagainya, itu sebenarnya tidak benar. Yes. Ini gambar apa ni, doktor? Okey, ini adalah gambar bahagian dalam paru-paru kita apabila kita skop. Kita buat bronkoskopi, ialah satu prosedur yang mana kita memasukkan kamera ke dalam hidung, terus ketekak terus ke paru-paru ya. Skop itu adalah actually tiub yang sehalus jari kelingking ni, tetapi halus lagi, dan di hujungnya ada kamera. Kita akan masukkan ke hidung pesakit, terus ketekak terus ke paru-paru, dan kita akan nampak gambaran seperti ini. Ini adalah gambaran dalaman paru-paru pesakit yang saya tunjukkan chest X-ray sebentar tadi. Yang sebelah kanan paru-parunya tidak normal, yang berdarah tu. So ini adalah bahagian paru-paru belah kanan dia, belah tengah dia. Dan kita tengok blood clots dekat left side tu. Itu adalah darah beku yang menyelubungi sel kanser. Kalau kita keluarkan darah beku tu, kita akan nampak sel kanser tersembunyi di sebaliknya, dan kemungkinan darah akan terus menyembuh keluar. Jadi sebab tu kita biarkan darah beku tu beku di situ supaya untuk menghalang pendarahan yang lebih teruk berlaku. Tapi bila kita buat scan, memang confirm dekat bawah blood clot tu adalah sel kanser yang sangat besar dan menghalang pernafasan pesakit sehingga pesakit tidak mampu bernafas normal, dan sekarang pesakit sedang mendapat bantuan mesin untuk pernafasan, ventilator. Dia tidak boleh bernafas dengan sendiri kerana paru-parunya sudah rosak dengan sel kanser seperti ini. Ini dalam lingkungan berapa tempoh merokok? Dia telah merokok sejak muda, dalam umur 20-an begitu. Sekarang umurnya adalah 53. So setelah 30 tahun. 30 tahun. Dan sekarang ni pesakit ni tak boleh bernafas seperti biasa sendiri, dan disebabkan kita dah buat scan, memang confirm ini adalah stage akhir, dia telah merebak ke hati juga. Dan sekarang kita dah refer kepada
bahagian paliatif, iaitu bahagian yang menguruskan pesakit-pesakit kanser stage akhir, untuk cuba berbincang dengan keluarga-keluarga pemukata. Sekiranya tidak ada harapan, mereka mahu membawa pulang ke rumah saja. Biarkan pesakit meninggal di rumah dengan dikelilingi oleh ahli keluarga. Jadi ya. Buat penonton Indonesia yang baru saja terfikir nak isap rokok ke, nak isap vape ke, anda kena bersedia sama ada anda sanggup atau tidak untuk memasukkan segala tiub menerusi hidung, tekak dan ke dalam itu, sanggup atau tidak. Dan akhirnya pada usia tua, kita mahu hidup dengan aman dan bersama keluarga dalam suasana yang gembira. Tetapi kalau pengakhirannya seperti apa yang kami kongsikan tadi, itu bukanlah sesuatu yang seronok untuk dialami. Ya. Okey, saya percaya di penonton di rumah mempunyai banyak lagi soalan, tetapi kita tak cukup masa. Jadi apa kata kalau anda salurkan soalan anda itu di hashtag #MedTweetMy, Yes. MEDTWEETMY untuk anda bertanya secara langsung kepada doktor sendiri. Dan seperti yang dipaparkan tadi. Kita nak cuba? Kita nak cuba. Boleh doktor? Boleh. Izwan cuba dulu ya. Berdiri. Saya dulu. Berdiri. Oh, kena berdiri Izwan. Berdiri and then tarik nafas, lepas nafas. Okey, lepas nafas dalam-dalam and then tarik dalam-dalam and then hembus kuat-kuat. Okey. Tarik nafas, kemudian hembus kuat-kuat. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, lepas nafas dulu. Tarik nafas, lepas nafas dulu. Okey, and then hembus kuat. Pastikan mulut tu menutupi seluruh bahagian tu, jangan ada udara yang terbuncur keluar daripada Dan bila saya hembus tu melalui mulut. cerung. Ya. Adakah kita boleh dapat ini di sendiri ataupun sebenarnya kena jumpa dengan doktor juga? Kebiasaannya Dah habis kuat lah tu. kurang kuat, tapi I think your reading it should be okay lah, about 400. So Macam within mana normal? normal. 350 to About 450 to 400 lah for male. Okay. So your lung function is roughly within normal range. Okey. Alhamdulillah, well done. Alhamdulillah. Okey, kita Saya kena tukar. menentukan saya. You can use this one. Okey, saya kena berdiri juga. Okay, doktor, berdiri, tarik nafas, lepas nafas, and then tarik nafas dalam and then hembus kuat-kuat. Selama yang boleh. Okey, you dah tarik nafas ke belum? Okay, but anyway, it's within normal range lah, about 250 to 400. Sama dengan saya. Yours is 400, so yours is 350. So slightly Betul. different lah. Female memang a bit lower compared to male. Oh, okey. Mana saya lebih sihat? Tak, maksudnya Saya lebih tak sihat untuk lelaki. Untuk lelaki dengan perempuan kadar dia berbeza. Jadi Saya kita saya kalau saya jumpa doktor memang macam tu. Saya memang nak tahu saya sihat je. itu je yang orang dengar kan. Okey. Apa pun jangan jadi macam Izwan takut sangat nak menguji sesuatu ujian kesihatan tu sebab nanti takut dengan risikonya ya. Yalah, betul lah juga. Kita takut nak dengar-dengar benda-benda yang menakutkan ni. Jadi kalau anda pun takut nak dengar benda-benda ni, adalah elok untuk ambil langkah berhati-hati. Tak pernah ada hari yang terlambat kalau anda merokok dan untuk berhenti merokok. Boleh, semuanya macam kata doktor tadi ialah bergantung kepada keyakinan dan kehendak diri kita sendiri. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perubatan respiratory dan pensyarah perubatan UiTM. Terima kasih kerana sudi berkongsi ilmu ya. Sama-sama. InsyaAllah ada kesempatan, satu topik yang bagus doktor, kita boleh panjangkan lagi di kemudian hari insyaAllah. InsyaAllah. Baik, itu dia. Berhenti merokok, keinginan atau keperluan, tepuk dada, tanya selera, bergantung kepada anda sendiri. Bukti dah ada, Allah tak payah. Kadang-kadang tak payah doktor, kat kotak rokok tu pun ada. Kan? Gambar janinnya, gambar paru-parunya, tapi terserah kepada anda. Betul. Kita Okey. nak berehat seketika?